Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu sifat bahan. Okay, dalam topik ni memang senang sebab banyak melibatkan kita punya persekitaran kita lah. InsyaAllah anak-anak semangat skor topik ini. Okey, so kita pergi pada sumber asas bahan. Okey, maksud sumber asas bahan ni adalah bahan yang ada sekeliling kita ni sumber asas dia apa. So kita ada 4 sumber asas. Yang pertama tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga batuan dan yang keempat adalah petroleum. So kita pergi pada tumbuhan dulu. Okey, kita pergi pada tumbuhan dulu. So tumbuhan kalau kita tengok dia contohnya macam pokok getah. Okey, saya. Saya asalnya ada daripada getah. Daripada pokok getah ada getah dia akan buat saya. Okey, ataupun daripada pokok kapas dia akan buat bahan kapas contohnya macam bantal ataupun dia akan guna untuk buat baju. Seterusnya adalah pokok balak guna untuk buat perabot ataupun pokok jati guna untuk buat kayu jati. Okey. Seterusnya adalah haiwan. Okey, kita tengok dekat haiwan ni, kalau kita tengok kat sini ada kulit yang digunakan untuk buat barang. Contohnya barangan kulit ni contohnya macam dompet, ada yang gunakan kulit buaya. Okey, ataupun haiwan daripada lembu ni, kulit dia ni digunakan untuk buat kompang. Okey, digunakan kulit lembu kan. Okey, so sumber asal dia adalah daripada kulit lembu. So seterusnya bulu, contohnya macam bulu kambing biri-biri digunakan untuk buat baju panas. Okey, ataupun benang sutera. Benang sutera ni dia akan buat baju sutera. Okey, baju sutera ni tadi benang dia berasal daripada ulat sutera. Okey, so maksudnya baju sutera tu sumber asas dia adalah daripada haiwan. Okey, seterusnya kita tengok batuan. Okay, kalau batuan kat sini kita tengok ada logam. Logam ni dalam tanah contoh macam timah, emas, besi tu barang kemas. Okay, barang kemas sumber asas dia adalah batuan. Okey, cumanya ada daripada emas. So emas ni asas dia adalah batuan. Emas asas dia adalah batuan. Okey, seterusnya adalah tanah ataupun contoh paling senang lah tanah liat ataupun batu kerikil campur dengan pasir kan untuk kita buat rumah ke. So, untuk buat rumah kita asas dia adalah gunakan batu kerikil dan juga pasir. Seterusnya adalah petroleum. So petroleum contohnya pelet plastik yang ada dekat baldi. Okay, baldi ni dibuat daripada plastik. Okay. Tapi plastik dia ni asal dia adalah petroleum. Ataupun kain sintetik, kita tengok kat sini kain sintetik dekat payung. Okay, ataupun kemah. So dua kain sintetik ni biasanya bersikap halis air. Panas lah. Sebenarnya tak apa sesuai untuk buat pakaian tu dia tak sesuai. Okey, seterusnya kita tengok kat sini antara untuk kebahagiaan yang seterusnya kita akan pergi kepada sifat bahan. Okey, sifat bahan ni kenapa perlu kita tahu? Kita dah tahu sumber tadi, seterusnya kita kena tahu sifat bahan itu sendiri. Contohnya kita ada kat sini adalah kebolehan penembusan cahaya. Okey, kita tengok kita ada legap. Okey, legap maksud dia adalah kita tengok kat legap sini Sekejap, mau minyak padam sikit. Okey, so kita tengok pada legap. Legap ni adalah cahaya tak boleh tembus. Contoh macam pintu, okey, orang, kita sendiri kan. Biasanya objek legap akan hasilkan bayang-bayang. So cahaya tak boleh tembus, dia akan hasil bayang-bayang. Okey, kereta, rumah batu, tu legap. Okey, seterusnya kita pergi kepada lut cahaya. Okey, awak tengok perkataan korupsi ni, cahaya kan? Awak ingat sikit-sikit. Kan awak kata sikit-sikit lah. So dia sikit-sikit. So maksudnya sikit cahaya boleh tembus atau sebahagian cahaya boleh tembus. Contohnya plastik warna merah yang kita dapat kat pasar raya tu, kita boleh nampak ada benda dekat dalam plastik tapi kita tak tahu apa benda ni. So cahaya tu sikit-sikit je nampak, kita tak nampak sangat apa yang ada dalam plastik ni. Itu namanya lut cahaya.
Seterusnya adalah Leucina. Leucina awak tengok perkataan S, semua. So, semua cahaya boleh tembus. So, maksudnya kita boleh nampak. Kat sebelah sana kita boleh nampak. Contohnya paling senang akuarium. Kita boleh nampak ikan yang berenang. Kita boleh nampak semua benda sebab semua cahaya boleh tembus. Okey, seterusnya kita pergi kepada konduktor dan penebat haba. Tengok kat sini ini untuk haba. Untuk haba maksudnya apa? Konduktor, kita pergi pada konduktor haba dulu. Konduktor haba maksudnya haba boleh mengalir. Konduktor boleh mengalir. Contohnya bahan logam. Okey, contoh sudu. Okey, contoh awak masak kuah dekat dalam periuk. Okey, ada api. Okey, awak letak sudu kat sini. Kat dalam ni awak letak sudu, terbiar lama. Sudu ni akan panas. So, tandanya haba mengalir dekat dalam sudu logam kita ni tadi. Okey, itu tandanya konduktor haba boleh mengalir haba. Kita tengok pula apa dia penebat haba. Penebat, awak ingat kalau jumpa perkataan penebat, dia macam jebat. Jebat kan jahat. So, jahat maksudnya dia tak bagi. Okay, tak boleh mengalir. Tidak boleh mengalir haba. Contohnya kita tengok dekat sini. Kuali pen ni kan. Kawasan ni adalah logam sebab kawasan ni akan panas. So, dia akan masak makanan kat dalam tu tadi. Tapi pemegang dia adalah plastik supaya bila kita pegang tak panas. So, dia adalah penebat haba. Okey, so seterusnya kita tengok kepada konduktor dan penebat elektrik. Tadi haba, okay, sekarang kita pergi elektrik. Sama juga konduktor maksudnya boleh mengalirkan arus elektrik. Penebat maksudnya apa? Jebat. Jebat jahat itu maksudnya tak boleh mengalirkan arus elektrik. So, konduktor elektrik contohnya adalah bahan logam. Kalau kita tengok dekat gambar rajah yang ini, okay, ada bateri, dia akan mengalirkan arus elektrik kalau guna sudu besi. Kalau arus elektrik mengalir, mentol akan menyala. Tapi kalau kita guna kat sini, tukar dengan sudu plastik, okey, ataupun kita tukar dengan getah rambut. So tak boleh lah sebabnya ini dua benda ni adalah penebat elektrik. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat bahan yang lain adalah kenyal. Kenyal contohnya adalah getah, gelang getah, gelang getah yang ada kat payung yang kita selalu guna tu lah. Okey, apa maksud kenyal? Dia akan kembali ke bentuk asal. Contoh gelang getah kita regangkan dia, nanti dia akan balik ke bentuk asal. Okey, terapung di permukaan air. Okey, objek yang berat akan tenggelam ke bawah, objek yang ringan pula akan terapung. Contoh macam bahan plastik, ada ruang udara kat dalam ni. Kalau kita masukkan dekat dalam air, dia akan terapung ke atas. Okey, sama juga macam bahan kayu, dia pun akan terapung dekat atas permukaan air. Okey, kebolehan last sekali adalah kebolehan menyerap air. Okey, contoh yang boleh menyerap air adalah bahan kayu. Kenapa pula tisu ni kayu? Okey, tisu ni sebenarnya berasal daripada kulit kayu. Tisu ke kertas ke daripada kulit kayu. Okey, bahan kulit pun dia boleh menyerap air. Kain pun kalau kita buat lap sesuai lah sebab dia serap air. Okey, seterusnya yang kalis air. Yang kalis air selalunya bahan kaca. Kita curah air ke atas tu, air dia tak serap tapi dia mengalir ke bawah. Bahan logam, bahan getah ataupun bahan plastik. Sebab tu kenapa kadang-kadang kalau orang macam dia tak ada baju hujan ke, okey, baju hujan tak ada kan, time tu hujan, so apa yang dia buat, dia akan ambil plastik tu, dia sarung kepala dia. Okey, guna plastik, tutup guna plastik, so kepala tak kena hujan. Okey, so kita akan tengok nanti pada soalan. Topik senang, Umi harap semua boleh jawab dengan betul lah.